Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya pada malam ini kembali kita membaca kitab kita iaitu Hidayatus Salikin. Dan kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian pada muka surat 181. Muka surat 181 baris bawah sekali. Okey. Baris bawah sekali iaitu kerana sangat kenyang itu mengeraskan akan hati dan membinasakan akan zihin. Bawah sekali muka surat 181 bawah sekali kerana sangat kenyang itu mengeraskan akan hati dan membinasakan akan zihin. Okey, situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid dharain amin. Kita sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian dalam bab perut. Okey. Dalam bab perut bab perut, sebagaimana kita maklum bahawa iaitu yang pertama yang lepas dah tu iaitu yang melibatkan mata, yang kedua telinga, yang ketiganya iaitu lidah, yang keempat perut malam ni itu yang melibatkan dalam satu perut. Dan kita sambung yang minggu lepas ni, okey, yang membinasakan perut kita ni benda apa. Okey, sangat kenyang itu, okey, ni benda ni jangan sangat kenyang kerana kita bagi kita tuan mendengar minggu lepas. Kerana sangat kenyang itu pasal benda ni yang melibatkan musonah letak sini disebabkan perut kita kenyang, kenapa jadi? Pasal benda ni perut kita akan mengalami apa ataupun yang melibatkan tubuh kita tu. Okey. Kenyang itu, sangat kenyang itu yang pertamanya itu mengeras akan hati. Hati kita kerah ni yang melibatkan kau bahasa kita kau degil bahasa kita degil. Okey, ke hati degil ataupun yang melibatkan benda ni dok dengar kata kalau nak belajar kau payah dan sebagainya. Itu yang melibatkan sangat kenyang. Apabila sangat kenyang dan membinasakan akan zihin, yakni mengurang akan faham dan faham. Okey, contoh ni dah tuan-tuan dan puan-puan mari belajar ni perut kenyang sangat. Bila kenyang sangat, musannif dalam kitab kita pada malam ini dia kata iaitu mengurang akan faham dan faham. Pasal apa? Tengah mengajar ngatur mata.
dak cakap dak celik mata kan. Dak ngatu mata. Dak faham. Lepas tu dilamu apa dan sebagainya, gigal ke tengok tu lah. Okey, dak faham. Pasal apa? Perut kenyang. Dak. Ataupun dalam keadaan perut kenyang ni yang kurang faham, iaitu yang melibatkan kita duk gaduh nak pergi buang air. Duk gaduh nak pergi buang air. Apabila dah kita bangun daripada majlis ilmu, maka kita pergi ke tandas, pergi buang air kecil, buang air besar, maka di situ kita ketinggalan faham kita. Okey, dari segi ilmu. Okey, dari segi ilmu. Pasal apa? Daripada perut kita kenyang itu. Okey? Dan membatalkan akan hafaz. Hafaz ni itu payah nak ingat, payah nak ingat. Okey, payah nak ingat ataupun lambat nak ingat. Apabila kita hafaz, kita ngapa, kita ulang kaji dan sebagainya, payah. Okey, kerana perut sangat kenyang. Dan memberat akan engkau daripada berbuat ibadat. Payah nak buat ibadat. Sebagai contoh payah nak buat ibadat ni sebagai contoh, bulan puasa nak buat sembahyang garik, sudah buka dah kalau kita buka menerima puasa di rumah. Makan ni tak ada. Nak minum, nak makan buah kurma 3 ulas, lepas tu minum air nak pergi sembahyang lalu. Berat sangat kau buka rumah. Buka masjid, buka surau. Kawasan kita mungkin boleh jadi. Pasal nasi dah dihidang ni, kita menerima sembahyang maghrib dulu. Sembahyang maghrib ramai-ramai. Sembahyang rumah. Lepas maghrib lagi baru kita makan berat. Mungkin jadi. Tetapi kalau makan di rumah, memang akan terjadinya yang melibatkan perut kenyang dahulu, lepas tu payah nak buat ibadat. Sebab tu di sini Madani Imam Ghazali diletakkan iaitu apabila perut kenyang, berat buat ibadat. Dadak tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita nak jadi tu imam ke imam Madani maghrib, imam Madani isyak, nak baca tu skok nampak. Cikgu tu tahu lah. Bila kenyang agak dia makan biasa dia tu imam ni makan banyak bila? Lepas tarawih. Tapi nak Ustaz Zul makan awal kot. Okey, tak apa. Okey, kalau orang dah biasa dah apa. Okey. Bukan kata kita tak sesuai Zul kan. Okey. Dah. Okey. Bermakna gitulah yang melibatkan apabila dah perut kenyang, nak baca tu skok, nak baca kuat tu. Dah. Surah Al-Fatihah. Orang dengar ramai, kena baca molek. Suara kena jelas pula. Memang skok. Nafas jadi pendek. Dah. Lepas tu dah kita sebagai makmum pula sembahyang tarawih nak buat 20. Kalau perut kenyang sangat atau dah kenyang dengan air. Lagilah. Dah mula tengok tu imam baca, kaki kita jatuh pada depan. Tanda tu. Tanda tidur. Okey. Bermakna yang melibatkan berat nak buat ibadat. Okey. Dan daripada menuntut ilmu, bermakna yang melibatkan apabila perut kenyang juga, maka membawa menuntut ilmu ni akan malah bangun, malah nak gerak. Okey. Ni alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, banyak masjid surau ni dia banyak aktiviti. Kalau bahasa standard kau panggil talaki. Macam kita tuan-tuan dah boleh ni ya. Dah kita dah lama dah main gini. Tapi banyak je program-program talaki, orang bagi-bagi orang yang benda ni dah kerja dah siang-siang hari pagi tu waktu duha ni buat talaki. Nada kita bahasa kita mudah dah laki-laki. Dah nada kita. Nada kita. Okey, alhamdulillah dia program itu yang melibatkan membawa kepada kebaikan kepada kita untuk membawa kepada akhirat kelak. Dan membawa kepada bukan sakang, suka pada mutalaah kitab, nak baca kitab nak mata. Bila perut kenyang baca je dah kalau ni kitab kita pada malam ni alhamdulillah Hidayah Salikin ni tulisan kasar-kasar alhamdulillah bermakna yang mudah kita nak baca. Saya rabu dekat juga tapi tulisan kasar ni alhamdulillah kalau halus sikit lagi kena pakai spek Okey.
suka untuk ni pada mutalaah kitab, nak baca kitab tu. Jadi baca je dapat muka, ngatur mata lah, ngatur mata. Pasal daripada infak, daripada benda ni kenyangnya perut. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat kepada perempuan, menggerakkan akan syahwat kepada perempuan. Itu yang melibatkan benda ni, dadak yang melibatkan benda ni wanita, bukan isteri kita. Itu yang melibatkan syahwat kita naik, ataupun yang melibatkan berkehendak. Apabila syahwat kita berkehendak, maka kita akan membawa kepada maksiat untuk syahwat kita tu. Okey, kalau lah yang kepada isteri kita tak apa lah. Okey, tetapi apabila perut kenyang, membawa kepada syahwat yang haram. Itu benda ni kita ambil perempuan yang bukan isteri kita. Dan mengulangi akan tertera benda menolongi, okay? Menolongi akan tentera iblis. Kita benda ni yang melibatkan benda ni kita tolong benda ni membuat kejahatan apabila perut kita kenyang. Itulah beberapa tuan-tuan dan puan-puan infak daripada perut kita kenyang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kalau dulu tuan-tuan kita belajar dulu dalam kitab penawar bagi hati. Dia kata kalau perut kita ni kenyang, banyak kenyang, maka dalam keadaan itulah kita banyak pergi ke tandas. Apabila banyak pergi ke tandas, maka ilmu kita tu yang melibatkan banyak tertinggal. Apabila banyak tertinggal, maka ia membawa kepada kurangnya fahamnya kita di dalam satu-satu bab itu. Dan dalam keadaan itulah juga tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, apabila makanan kita amat kenyang, angin tak ada dah dalam perut kita, maka dalam keadaan itu kita berasa seeh ataupun yang melibatkan dalam keadaan tidak selesa. Tidak selesa tu yang melibatkan mata kita cepat mengantuk. Bermula sangat kenyang daripada yang halal itu. Kita makan makanan yang halal, perut kita kenyang, makan daripada makanan yang halal. Okey, itu permulaan daripada segala kejahatan. Makanan halal, tetapi dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan, ia membawa kepada kejahatan. Kita minum air yang halal, rezeki daripada yang halal, tetapi terlampau kenyang, ia membawa kepada kejahatan yang melibatkan wa'atah tadi. Itu utamanya yang melibatkan kita menjadi malas untuk bertelaah kitab, ataupun yang melibatkan kita malas untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala, ataupun dalam belajarnya kita kurang faham. Kerana apa? Kerana bersangatan kenyang, ia membawa kepada kejahatan. Dan satu lagi, ia membawa kepada menjadi nafsu syahwat yang tinggi kepada perempuan yang bukan halal bagi kita. Itu yang melibatkan permulaan segala yang jahat. Dan kita makanan kenyang, makanan yang halal kan, dah betul makanan yang halal, tetapi kenyang sangat. Yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Betapa lagi memakan daripada yang haram. Kita makan yang halal tapi terlampau kenyang, membawa kepada kejahatan. Metelah lagi kita makan daripada yang haram, koh sangat membawa kepada kejahatan. Faham tak? Okay? Makanan halal tapi bawa kejahatan tau. Kalau makanan awak haram, kau jahat itu. Itu. Kau jahat. Itu. Okay? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Artinya, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram, itu maka api neraka terlebih aula dengan dia.
Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cari rezeki mesti yang halal, yang terang-terang halal. Kita belajar dah lepas dah bab-bab ni yang melibatkan, jangan ambil yang subhah, jangan ambil yang haram. Dah. Kerana al halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas. Okey? Maka dalam keadaan itu kita ambil yang betul-betul halal. Dah. Wah, ni hak kita. Ni kerja kita daripada pukul 8 hingga pukul 5. Kita kerja betul-betul untuk mendapat rezeki yang halal. Lepas tu apabila dapat je rezeki yang halal, maka kita belanja kepada benda yang halal. Apabila kita makan makanan yang halal. Dah. Kalau di Malaysia kita mudah je. Dah. Kalau makanan cop, ada halal, makan lah. Dah, saya kaya ada. Kalau cek mama makanan dia, payah kita tak ada benda ni mama untuk uji kaji makanan, benda ni untuk bahan kimia dia, kita tak ada. Susah. Dah. Tapi kita dah ada yakin, dia tulis halal. Dah ustaz ada tulis satu-satu papak benda dan sebagainya. Betul kita gunalah tanpa was-was. Ataupun benda duit yang halal kita nak labur mana? Labur tempat yang halal. Pembeli yang halal. Ataupun benda ni kita nak guna kereta kita, maka kita beli insurans yang halal, iaitu yang Islami. Etika, takaful. Ataupun yang melibatkan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita nak orang sipanang yang ada bank Islam, ataupun bank yang mengamalkan syariah. Banyak kali ni Holion Bank pun ada benda ni syariah dia, Islamik dia. Pinjaman rumah pun ambil wak Islami. Kerana apa? Harta yang kita dapat yang halal, maka kita nak guna kepada yang halal pula, bukan yang melibatkan perut aja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ibadatu wal ilmu ma'a akalil harami kal binai ala sarjin. Artinya bermula ibadat dan ilmu serta memakan akal yang haram itu seperti membuat rumah di atas perhimpunan tahi. Tahi. Perhimpunan tahi. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menyatakan, apabila kita benda ni buat ibadat ataupun ilmu serta memakan benda yang haram ni, kita buat daripada banglo kita tu, rumah kita tu, perumpamaan buat daripada tahi. Buat daripada tahi. Apabila kita tidur dalam rumah kita buat daripada tahi, kita nampak huah bau tahi. Gitu nak. Kita nak dalam dia akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak duduk dalam mahligai. Mahligai ini dalam syurga. Apabila mahligai tu, antara mahligai tu duduk dalam syurga tu, kita dah belajar dalam kitab Tanbihul Ghafilin wal Qadar. Yang melibatkan dalam Tanbihul Ghafilin tu, kalau bab syurga tu kita duduk daripada batu permata dibuat daripada lu'lu'. Saya pun dah tengok atas dunia ni. Batu zamrud tahu ada warna hijau, tapi warna zamrud atas dunia ni lain. Dia dalam syurga hebat lagi. Hebat. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita bimbang. Atas dunia ni kita bangun pagi besok, kita tahu dah cerah. Cerah tu bermakna matahari naik. Kita tahu matahari naik. Bila malam gelap, apabila malam gelap kita cari bulan. Malam ni purnama je, dekat dah nak purnama 13 gitu rasa. Cerah tak cari bulan pun nampak cerah. Lepas tu tak ada bulan, kita cari bintang, maka kita tahu dah cerah. Tak ada bulan dan bintang, kita ada dah lampu neon elektrik ada. Cerah pukul lampu lah, gelap pukul lampu lah. Tetapi di dalam akhirat kelak, kita bangkit daripada alam barzah, maka dalam alam barzah tidak seumpama bumi kita. Aku bunyi dua atas tu, dengar ni, bunyi lain. Ia bukan macam dia bumi atas ni, atas dunia ni. Kita bangun saja, iaitu bumi yang tidak ada
Yang tidak ada bukan pasir atas bumi sekarang ni. Pasir bumi atas sekarang ni, kita tengok kat ni ada air, kita pun tanam pokok situ, boleh makan. Tak, kita nak cari air, kita buat telaga walaupun air pahit tak ada. Okey, kita tahu dah bumi itu akan ada air, tetapi bumi pada masa kelak dah tahu macam mana bumi, macam mana dah tahu. Dah kalau gelap gelita atas dunia, kita cari lampu, kita cari bulan, bintang, linung, tak ada dah. Allah Ta'ala tak ada dah, bulan bintang tak ada dah. Atas dunia ni dia ada bulan bintang. Lampu ni yang manusia buat ni atas dunia ni dia ada. Dah di akhirat gelap, kenapa saya ada? Ni amalan kita. Tak, amalan kita banyak, amalan kita sikit, amalan kita banyak, Quran kita banyak baca, maka dicerahi oleh Al-Quran. Tak, kehidupan kita tu. Tak, maka dalam keadaan itu kita tambahlah ubat kita belajar pada malam ini, apabila kita mendeni buat ibadat ataupun yang melibatkan ilmu serta memakan benda yang haram, duduk dalam rumah tahi, tambah. Pun nak tahi tambah. Pasal apa? Tengok tidur tu bau, kenapa ni bau ni? Tak. Kita mendeni dalam rumah kita bau tahi kucing dah. Kat ni dia tidur malam. Dah tidur malam, berasa nak tidur dulu. Faham tak, tidur dulu. Kamu tidur dalam rumah, dah bau serba kan ni. Dah mencari. Dah. Bahaya kucing kita pergi bagi atas robok. Kau tengah robok tau. Atas almari. Dah temu mana? Dah mencari ya, tu tak su. Dah mencari. Dah wah. Dah tidur aku gini. Dah nak jom mana? Tidur dulu. Dah. Tu baru tahi kucing. Ni dibuat dari rumah tu, tempat kita, kediaman kita tu dibuat dan bertahi. Maka kau dah nak tidur jawapan je. Okey. Ada pun Abi ni Faras pula ni. Faras. Abi dah yang melibatkan perut. Lama kini 2-3 minggu baru ni kita belajar bab perut. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, kita dalam bab anggota 7 ni sebenarnya waktu dulu kan. Anggota 7. Pertama mata, kedua telinga, ketiga kenapa? Lidah, keempat perut. Ni. Kelimanya faras, kemaluan. Lepas tu dia pergi. Kaki, tangan, dia berapa tahu. Dah, mana yang melibatkan menjadi anggota yang 7 ni. Habis yang melibatkan perut. Kulasahnya, sinopsisnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, menjadi perut kita ni terutamanya jauhi daripada memakan makanan yang haram. Tu je. Dah walau mungkin ni panjang, kita belajar 3-4 minggu 4 perut sekali. Waktu kena tu balik kita belajar balik. Kulasahnya begitu. Yang melibatkan kita jauhi daripada memakan benda yang haram dalam perut kita tu. Ada pun faras ni yang kelima. Faras, kemaluan. Itu maka engkau pelihara akan dia, memeliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan jadikan dirimu itu seperti yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya, mereka yang memeliharakan akan faraj mereka itu, melainkan atas isteri mereka itu, atau kendok. Dapat ya gitu lah. Kehendak bahasa kita. Atau kendok mereka itu, kehendak mereka itu. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kita pelihara kemaluan kita, terutamanya faraj kita. Benda ni kecuali kepada isteri kita lah, kepada isteri kita. Benda ni untuk membawa kepada kita dicela oleh syarak.
Seperti mana kita menderni maklum bahawa kita jauhi daripada berzina. Ayat mudah. Okey, jauhi daripada berzina. Kerana Allah Taala melarang kita menghampiri zina pun tu dah dilarang dah. Jauhi untuk menghampiri, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina tu, Allah Taala larang dah. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, bahasa kita dia nak guna wak mula. Wak mula tu dah bilang. Wak mula. Faham dah wak mula? Wak mula. Kontak ataupun benda ni, kalau ni dia WhatsApp dulu. Guna WhatsApp dulu ataupun tengok dalam Facebook tu, tengok orang cerah-cerah sikit, jadi lawa-lawa sikit, dahi minyak-minyak sikit, ada kontak dia, ataupun kita atau salam perkenalan dulu. Tu permulaan. Okey, permulaan untuk membawa kepada fitnah, untuk membawa kepada perzinaan. Lepas tu cakap. Dan ni mudah cakap lah ni. Dengan data yang murah, ataupun ni kalau kita meneni sambung, meneni bayar bulanan telefon tu bayar 50 riyal, cakap pun hingga panas telinga, hingga pecah bateri mu. Cakap je 50 riyal tu apa bayar. Kalau zaman dulu, zaman 2015 ke bawah, 2015 ke bawah, bil naik lah tak Zazura. Cakap je bil naik, bil naik. 2015 ni dia panggil unlimited. Bercakap dia nak cakap. Dia ni pun data pun boleh juga, data ni unlimited juga. Boleh. Mesej pun atom banyak-banyak ni pun. Okey? Maka boleh. Kalau nak cerita kat saya, ada satu cerita zaman dulu belajar dulu. Dulu pakai telefon rumah, handset tak ada lagi. Zaman awal-awal 90-an tau. Awal 90-an, telefon rumah. Handset ada lagi. Duduk rumah sewa, ada kawan tu. Dan dia cakap daripada pukul 11 malam, tu cakap. Lepas tu kita bangun pukul 3, dia cakap lagi. Totek. Lepas tu pagi atau kita bangun nak main subuh 5.30. Duduk cakap lagi. Kalau ni dah apalah, free dah. Cakap unlimited free dah. Masa tu bil telefon aja 1,000 bil. 1,000 lebih. Allah cakap, Allahu Akbar. Bermakna nak royak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Cakap tu pun perkara-perkara yang lara, yang tidak memberi manfaat. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berjaya itu tidak bercakap perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Okey, maka dalam keadaan ini mendeni apabila dah kita percakapan tu dah menghampiri zina, maka kita pun akhirnya akan membuat pertemuan. Bila pertemuan tu pun membawa kepada mendeni perzinaan, kalau tidak dikawal oleh nafsu kita sendiri. Sebab itulah mendeni di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi, mencela orang-orang yang mendeni tidak melanggar syarak. Okey, syahdan bermula tiada kuasa memelihara akan faraj itu melainkan dengan memelihara akan 4 perkara. Musannif hatta di sini iaitu 4 perkara supaya kita jauhi daripada mendeni perzinaan ataupun kita pelihara kemaluan kita. Pertama, memelihara akan mata daripada melihat akan perempuan yang elak, iaitu perempuan yang diharamkan untuk mendeni bukan mahram ni, yang halal kita untuk kahwin ni. Okey, bukan mahram kita jauhi, pelihara mata kita tu melihat. Okey, kerana apa? Mata ni membawa kepada dalam hati. Okay. Apabila mata kita membawa ke dalam hati, maka nafsu pun naik, ataupun yang melibatkan syahwat kita akan memberontak, akan naik. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, mata melihat turun kepada hati. Kalau orang lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian,
Dia tengok wanita yang cantik, yang lawa. Dia akan bayang keseluruhan daripada atas hingga ke bawah. Orang puan. Sebab tu orang puan jaga mulut, mata orang lelaki bahaya. Dia tengok muka puan tu, tapi dia tengok belaka. Buah dada dia sepung belaka. Pakai faras dia pun sepung kau. Pakai punggung belakang dia pun nampak dah. Dia bayang dah. Itu tajam ni mata seorang lelaki. Ni depan saya lelaki-lelaki tak percaya. Tu masuk saya. Okey. Jaga jawapan. Sebab tu benda ni dalam Islam ni cuba tutup benda ni yang melibatkan benda ni pandangan itulah. Ataupun yang melibatkan pakai tudung, pakai sopan, pakai benda ni tutup aurat yang disyorkan dalam Islam lah. Sebab itulah muka perempuan ni dia kadang-kadang hidup bicu pun, hidup bedak pun, jadi muka dia lawa. Bila muka dia jenis lawa, maka di situlah wajib berfudah. Masa di situ. Okey? Pasal bila tengok je dia dak bicu pun, dia dak lama bedak pun. Dak. Dia dak benda dia gi spa pun, dak ajai pun. Tapi jadi muka dia lawa dah. Jadi muka lawa. Tengok lawa. Orang tengok lawa. Dia lalu je habis 10 orang lelaki tengok ke dia. Maka di situlah wajib berfudah. Okey? Kita ada yang jenis itu. Ada ramai. Ramai wanita jenis itu. Ramai wanita jenis dia dak solat pun dia comel. Dia comel. Okey, itu kejadian Allah Taala. Okey. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, man lam yahfaz ainahu lam yahfaz zakarahu wa man lam yaqdir ala raddi basarihi lam yaqdir ala hifzi dinihi wa zinal aini min kabairis saghairil muaddi ila zinal farji. Artinya barang siapa tiada memelihara akan matanya, nescaya tiada dapat ia memelihara akan zakatnya. Bermakna di sini Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan kepada kita bahawa sesiapa yang tak dapat nak jaga mata dia, maka dia tak dapat menjaga zakat dia, iaitu ia membawa kepada fitnah, membawa kepada maksiat. Ataupun benda ni ada juga istilah benda ni zina tangan tu. Zina tangan iaitu yang melibatkan liwat keluar dengan tangan dia sendiri. Okey, dia tak boleh nak jaga. Pasal apa? Dia tak boleh jaga mata dia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang lelaki minat sangat pergi ke pasar-pasar raya. Pasal boleh tengok belaka gagang wanita tara mana. Boleh tengok belaka. Pasar raya, di pasar, di tempat-tempat permainan. Apa kadang-kadang tidak sedar kita sedap untuk melihatnya. Tidak sedar terang, tidak sedar. Okey? Malah ni kita menyedarkan. Okey? Tempat tu benda ni tempat orang ramai, tempat tu suka orang lelaki iga gelewak. Dah kalau pasal minggu waktu ramai-ramai orang tempat benda ni, tempat lorong-lorong spek-spek, dia kau minat. Dia duk ulang kau tawah 2-3 kali benar kali. Orang tawah di Masjidil Haram 7 kali. Dia tawah pasal minggu. Dah pasal malang ataupun tawah di pasar raya je. Dah jadi lenguh kaki. Dah kalau tawah di Masjidil Haram depan Kaabah boleh pahala. Okey, boleh pahala. Okey. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejam akad matanya, nescaya tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Bermakna yang melibatkan apabila Imam Ghazali kata apabila ia tak jaga mata dia, maka yang melibatkan dia tak boleh pelihara zakat dia. Dan apabila ia tak boleh jaga zakat dia, melibatkan mata juga, maka ia tak boleh jaga agamanya. Dah larangan Allah Ta'ala ia buat kau, maka ia tak boleh jaga agama dia. Okey. Bermula zina mata. Ni zina mata kan. Okey.
itu iaitu daripada sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa kecil. Ada kecil belakang. Kena sebesar ni. Okey, sebesar-besar dosa kecil. Okey. Zina mata itu ni dalam kitab kita yang menelik Imam Ghazali beritahu. Zina mata itu iaitu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina faraj. Okey, yang membawa zina faraj. Apabila tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sedang, apabila zina mata ni sebesar-besar zina yang kecil, apabila dah besar dah banyak zina mata ni banyak dah, maka dalam keadaan itu ia membawa kepada zina faraj. Zina faraj ni tuan-tuan dan puan-puan apabila bertemu, kalau dalam fiqh kok dia kata apabila bertemu dua khitam maka wajiblah mandi. Tu namanya zina. Okey? Faham tak ni? Apabila zakat helmet kita tenggelam daripada faraj, helmet tu buat bulat tu, maka itulah namanya zina. Masuk dalam faraj, itulah namanya zina. Dah selagi dah masuk ustaz, dah masuk dah panggil zina. Dah sentuh dah. Dah sentuh kan. Sentuh tu haram dah. Tapi zina yang sebenarnya iaitu yang melibatkan bertemu dua khitam, iaitu yang melibatkan kepala tu tenggelam ataupun dipanggil hasapah tu tenggelam. Okey. Helmet tu tenggelam daripada faraj, maka itulah dinama zina. Sama juga yang melibatkan dalam mandi wajib, walaupun mani dah keluar, hasapah tu tenggelam dalam faraj, dah nampak dah kepala tu, maka wajib mandi. Dah keluar lagi ustaz mani. Dah keluar pun wajib mandi. Mandi. Rugi tu baik keluar. Dah keluar. Dah. Okey. Okey, itu pertama. Kedua, memelihara akan hati daripada memikirkan akan perempuan. Okey. Yang kedua, memelihara tadi mata dia. Pertama di mata, kedua memelihara akan hati kita daripada memikir akan perempuan yang elak, yang bukan mahram kita. Yang bukan mahram kita jauhi daripada memikir daripada perempuan yang elak yang dapat kita kahwin. Okey, hati kita jangan ingat tadi pergi kedai makan janda tu. Pergi kedai makan lawam dia pelayang tu gitu. Okey. Dah ingat, bila ingat aje maka ia membawa kepada fitnah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, memelihara akan perut daripada memakan yang syubhah. Okey. Supaya kita jauhi daripada berzina ni. Ni dalam bab faraj. Dah berapa perut ada ustaz? Dah ia letak supaya meneni perut-perut kita tak makan daripada perkara-perkara yang haram. Jadi kita jauhi daripada meneni perkara-perkara perzinaan. Kita jauh daripada zina. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, nanti yang keempat ni habis. Yang keempat, memelihara perut daripada sangat kenyang. Macam tadi juga bab perut tadi. Kerana sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Bermakna apabila perut kita kenyang, maka menggerak akan syahwat, iaitu membawa kepada perzinaan. Kita dalam bab faraj. Jangan tukar. Tadi bab perut, ni bab faraj pun kita jauhi daripada perut yang kenyang. Ada pun kedua tangan itu, wallahu alam. Bab tangan pula. Okey. Ada pun dah kurang waktu kan. Ada pun kedua tangan tu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, kedua ibu bapa kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, menafakallah ilmu yang kami belajar pada malam ini, itu bab perut dan bab faraj. Moga-moga yang kami belajar pada malam ini dapat manfaat kepada kami, ahli keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.